Okey, so dalam topik 5.2 kita akan belajar ialah tiga keadaan jirim, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. So dalam topik ni apa kamu akan belajar ialah pertama ciri-ciri keadaan resapan, perubahan keadaan jirim dan juga contoh perubahan keadaan. Okey, so dalam topik 5.2 ni apa yang kamu akan belajar? So semuanya berada di bawah ni. So ada banyak, lebih kurang 2, 4, 6, ada 7. Alright, kita teruskan kepada yang dalam. Okey, so apa itu jirim? Okey, maksud jirim ni adalah jirim ni adalah terdiri daripada zarah-zarah yang seni. Seni ni maksudnya halus lah. Dan amat kecil dan sentiasa bergerak. Okey, so apa benda maksud jirim? Jirim ni terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan sentiasa bergerak. So gambar raja di bawah ni menunjukkan keadaan jirim. Ini adalah keadaan jirim bagi pepejal. So zarah-zarah dia, susunan dia adalah rapat dan bergetar pada setempat. Yang kedua ialah ini adalah cecair. So cecair dia ada jarak sikit antara molekul-molekul zarah dia. Zarah-zarah ni adalah berjarak sikit berbanding dengan pepejal dan juga dia bergerak bebas. Okey, gas. Okey, so gas mempunyai jarak antara molekul yang paling tinggi, yang paling jauh lah. Dan juga dia bergerak bebas dengan laju yang tinggi. Okey, itu beza antara gas dan cecair. So kalau pepejal dia bergerak setempat saja, atau bukan bergerak setempat, dia bergetar setempat. Okey, so dia tak bergerak lah. Alright, so dari segi lukisan, kalau soalan tanya bagaimana kamu nak melukis keadaan jirim bagi pepejal, cecair dan juga gas. Okey, so ini adalah kedudukan bagaimana kamu nak melukis. So pastikan bagi pepejal kedudukan zarah adalah rapat-rapat. Dia mesti sentiasa rapat-rapat. Untuk cecair pastikan ada jarak antara zarah. Okey, ada jarak. Kamu lukis dia jarak-jarak. Dan juga gas, jarak dia semakin jauh. Okey, itu perbezaan antara pepejal, cecair dan juga gas. Ini adalah contoh-contoh bagi pepejal, cecair dan juga gas. Okey, so masing-masing mungkin dah tahu. Untuk pepejal banyak sangat benda-benda melibatkan pepejal. Ini contoh-contoh yang ada untuk cecair dan juga untuk gas. Okey, banyak dekat sini. So gas ni kebanyakan adalah daripada haba, wap dan sebagainya. Cecair air lah, melibatkan objek dalam keadaan cecair. Okey, dan pepejal benda yang keras yang boleh kita pegang. So, apakah benda di bumi ni yang wujud secara semula jadi dalam ketiga keadaan? Okay, boleh kamu teka tak? So, benda ni diwujud dalam keadaan pepejal, dalam keadaan cecair dan juga dalam keadaan gas secara semula jadi. Okey, jawapannya ialah air. So, air dia boleh wujud dalam ketiga keadaan. Dia wujud dalam keadaan ais, iaitu pepejal. Dia wujud dalam keadaan air, iaitu bentuk cecair. Dan juga dia wujud dalam keadaan gas, iaitu wap air. So, yang ni dia wujud secara semula jadi. Tapi apa pula yang tak wujud secara semula jadi dalam ketiga keadaan? Jawapannya ialah matahari. So dekat matahari ni ada ketiga bentuk. So kita ada pepejal, kita ada cecair, kita ada gas. Tapi dia tak wujud secara semula jadi. So sebab apa? Sebab yang ni dia melibatkan proses pemanasan. Okay, penghasilan tenaga lah. So the core dia dalam keadaan cecair, permukaan dia keadaan pepejal, dipanaskan menghasilkan cecair. Cecair itu berubah menjadi gas. Okay, so yang ni dia tak wujud dalam keadaan semula jadi sebab dia melibatkan beberapa proses. Alright, so proses penukaran daripada pepejal kepada cecair dan juga kepada gas melibatkan proses pemanasan ataupun dipanaskan, iaitu haba akan diserap. So ke kanan ni maksudnya haba diserap, ke kiri ni maksudnya haba dibebaskan. So kalau kamu perhatikan, jika ke kanan iaitu haba diserap, perubahan pepejal dia akan bertukar menjadi cecair, cecair akan menjadi gas. Okay, manakala kalau haba dibebaskan, gas akan patah balik lah. So haba dibebaskan, gas akan menjadi cecair, cecair membebaskan haba akan menghasilkan semula pepejal. Okey, berikut adalah perbandingan antara sifat antara tiga keadaan jirim ni. So antara pepejal, cecair dan gas iaitu kita akan perhatikan dari segi pergerakan zarah, bentuk dan isi padu, jisim dan kebolehmampatan. Okey, so untuk detail kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Alright, so berikut merupakan pergerakan zarah yang ada di dalam pepejal, cecair dan juga gas. Kalau pepejal bergetar di tempat yang tetap. So kamu perhatikan dia berbentuk tetap. Okey, pergerakan zarahnya ialah dia bergetar di tempat yang sama. Bukan dia tak bergerak, dia bergetar sahaja. Berbanding dengan cecair dia bergerak bebas tapi merangkumi kepada bentuk ataupun di mana cecair itu disimpan. Kalau gas dia bergerak bebas dan sangat laju. Okey, so jarak-jarak dia memang antara molekul memang lebih tinggi sikit berbanding cecair dan juga berbanding dengan pepejal.
Okey, dari segi bentuk dan isi padu. Okey, kalau pepejal bentuknya adalah tetap. So kalau kamu masuk dalam apa-apa bekas sekalipun, memang pepejal dia tak akan berubah bentuk dan juga dia punya isi padu sebab bentuknya adalah tetap. Manakala kalau cecair pula, isi padu dia tetap tetapi dia mengikut bentuk yang diisi. Contohnya kamu letakkan dalam bikal kemudian pindahkan ke dalam kun. Okey, so cecair itu akan mengikut bentuk kelalang kun, tetapi isi padunya tetap sama. So contohnya dalam bekas ni berisi air 300 ml. So kalau dipindahkan dalam kelalang kun, so kamu akan diperhatikan ialah bentuknya berubah tetapi isi padunya masih lagi sebanyak 300 ml. Manakala gas pula berbeza. So gas ni dia akan mengikut bentuk yang diisi dan isi padu pun adalah mengikut kepada bentuk yang diisi. So kalau kamu isi dalam bentuk yang besar, dalam bekas yang besar, so isi padu dia pun akan meningkat. Kalau simpan dalam bekas yang kecil, isi padu pun akan mengecil. Alright. Okey, kebolehmampatan pepejal. Contohnya batu memang tak boleh dimampat. Kalau dapat dimampat pun apa yang akan jadi ialah batu tu akan pecah. So ini tidak dikira lah. So maksudnya tak boleh dimampat. Cecair boleh dimampatkan tetapi sukar. Okey, sebab apa boleh dimampatkan? Sebab kedudukan zarah antara pepejal dan juga cecair. Okey, pepejal, kalau cecair ya. Ini cecair dia ada jarak sikit. Okey, antara molekul tu dia ada jarak. Tetapi kalau pepejal tak boleh sebab kedudukan zarah dia sudah pun rapat. Alright, macam tu lah. Okay, so kalau kamu perhatikan dalam cecair ni masih lagi ada jarak. So yang ni boleh dimampatkan tapi sangat sukar. Okay, sebab apa? Ada tantangan dekat situ lah. Kalau gas pula memang boleh lah sebab gas dia mempunyai jarak antara molekul yang paling besar antara tiga keadaan zarah. Okay, so ruangan yang besar ni membolehkan gas boleh dimampatkan. Okey, next kita akan perhatikan dari segi kadar resapan. So apa yang dimaksudkan dengan kadar resapan? Okey, so kita akan tengok dalam perubahan dari segi ketiga-tiga keadaan jirim iaitu kadar resapan dalam pepejal, cecair dan juga gas. Okey, so masuk resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah jirim daripada kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Maksudnya dia punya concentration lah. Okay, concentration. Pekat ke tak pekat. Macam tu. Contoh ini molekul dye. Ini ialah air. So air ni dia adalah yang ini solut. So bahannya adalah satu sahajalah. Okay, so ini dia pekat. Okey, contohnya macam kamu titiskan sesuatu dalam air lah. Air berwarna kan, kamu ambil sirap ke kamu letak dalam air. So sirap asalnya dalam satu bekas tu dia pekat. Kamu masukkan dalam air, kamu perhatikan lama-lama air tu akan menjadi warna merah dan kepekatan merah tu akan berkurangan. Okey, sebab apa? Sebab zarah-zarah sirap tadi dah telah masuk memenuhi ruangan antara zarah-zarah air. Okey, ini contoh yang seterusnya. Okey, dalam pepejal kadar resapan adalah sangat perlahan. Okay, disebabkan oleh kedudukan zarah-zarah di dalam pepejal adalah sangat rapat dan menyusahkan untuk zarah-zarah lain untuk masuk menyelit duduk di tengah-tengah tu. Boleh juga tapi sangat perlahan. Okay, kita ambil contoh dekat sini adalah menggunakan gel. Okay, gel ataupun agar-agar lah. Okay, ataupun agar-agar lah. Alright, so kamu pakai dekat sini ialah kita menggunakan kristal lah, kristal kuprum sulfat, kuprum 2 sulfat. So letakkan dekat sini dan biarkan dia. Kamu perhatikan selepas beberapa hari kamu perhatikan ialah gel itu akan bertukar menjadi warna biru dengan di bahagian bawah ni pekat, ke atas makin perlahan. Okay, makin perlahan makin kurang warna biru, makin kurang pekat lah. Okay, kenapa? Sebab zarah daripada kristal kuprum 2 sulfat ni dia meresap masuk. Okay, ada juga kadar resapan tetapi sangat perlahan. Okay, dalam cecair pula kadar resapan adalah lebih tinggi daripada pepejal. Contohnya kita ambil dropper. Okay, dekat sini ialah dropper. Dan kemudian kamu letakkan kalium permanganat. Letakkan di dalam bahagian bawah ni. Kemudian kamu biarkan dia. Jangan kacau. Kamu biarkan dia. So lama-lama selepas beberapa jam so kamu dapati air itu telah bertukar warna menjadi warna kalium permanganat, iaitu warna ungu, warna purple. Okey, ni adalah contoh kalau dititiskan. So kalau dititiskan kamu nampak daripada satu titisan tu dia akan meresap. Dia akan meresap memasuki kawasan-kawasan zarah di dalam air. So lama-lama kelamaan semua akan bertukar jadi warna biru. Tetapi warna biru tidak akan sama dengan warna biru yang asal. Sebabnya dia memasuki di antara zarah-zarah. So warna biru tu akan jadi kurang
kurang pekat. So tetapi air itu akan bertukar menjadi warna biru lah. Alright, dalam gas pula ialah kadar resapan dia paling tinggi. Okey, paling tinggi. Okey, sebab tu kalau kamu pakai spray ke, kamu buang angin ke, cepat je orang bau. Sebab apa? Dia meresap ke dalam udara dengan sangat tinggi. Contohnya dekat sini kita menggunakan gas bromin. So gas bromin ni dia berwarna coklat macam ni. Dekat antara bikar ni, antara jar ni kita ada cardboard. So kamu cabut saja cardboard selepas beberapa minit ataupun selepas beberapa saat, terus dia bertukar, kawasan di atas pun akan bertukar menjadi warna coklat ni. Sebab apa? Dia telah dipenuhi dengan gas bromin. Okay, so kadar resapan di dalam gas bromin adalah paling tinggi. Bau disebabkan kerana zarah-zarahnya kecil dan bergerak dalam zarah-zarah udara. So resapan telah berlaku. Okey, so contohnya menggunakan spray ya. So kenapa spray baunya cepat? Sebabnya ialah kamu spray ni dalam bentuk titisan-titisan air yang sangat halus. So bila kamu spray, so dia akan melekat sekali dekat dengan zarah-zarah udara. So zarah udara tu membawa masuk ke dalam hidung. Sebab itu pewangi dia walaupun dia dalam keadaan cair, tapi disebabkan dia zarah display itu dalam zarah yang halus, so dia melekat sekali dengan zarah udara. So zarah udara akan bawa sekali masuk ke dalam hidung kita. So yang ini berlakunya resapan resapan. Okey, berikut adalah perubahan keadaan anjirin disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Okey, so kita dah belajar dekat sini. Kita akan tengok perubahan keadaan anjirin dari segi sama ada penyerapan dan pembebasan haba. Okey, so kalau contoh dekat sini, daripada pepejal. Okey, pepejal kepada cecair kepada gas. Okey, so nak mengubah daripada pepejal kepada cecair, so proses yang dilakukan ialah proses peleburan. Di mana proses peleburan ni ialah haba diserap. Okay, yang warna biru ni ialah proses haba diserap. Okey, so pepejal serap haba akan bertukar daripada pepejal kepada cecair melalui proses peleburan. Cecair pula akan bertukar kepada gas dalam proses yang dipanggil sebagai pendidihan ataupun penyejatan, dalam konsep di mana haba diserap. Okey, dan juga pepejal boleh counter terus pergi terus kepada gas. Okey, dia terus boleh pintas lah. Dia tak tukar kepada cair, terus direct kepada gas. Yang ini kita panggil sebagai proses pemejaluapan. Itu di mana melibatkan proses penyerapan haba. Manakala untuk terbalik daripada gas kepada cair kepada pepejal. Okey, yang biasa kita buat ialah gas kepada cair kepada pepejal lah. So gas pun boleh bertukar kepada pepejal semula. Prosesnya sama juga, pemejaluapan. Okey, kalau gas kepada cair melalui proses kondensasi, di mana proses kondensasi menyebabkan haba dibebaskan. Okey, cecair kepada pepejal pun sama juga, proses menyebabkan haba dibebaskan, dan proses itu kita panggil sebagai pembekuan. So yang warna hijau ni ialah proses haba dibebaskan dan warna biru ialah haba diserap. Okey, ini adalah contoh peleburan di mana pepejal berubah menjadi cecair menyebabkan proses penyerapan haba. Ini adalah pendidihan. Proses penukaran daripada cair kepada gas melibatkan haba diserap, tetapi bezanya ialah dia hanya berlaku pada takat didih. So takat didih ni adalah ketika suhu tidak berubah. So takat didih suhu dia akan maintain sahaja pada 100 darjah Celsius, di mana haba yang dibekalkan tadi digunakan untuk memutuskan ikatan-ikatan di dalam cecair dan menjadi bebas. So bila dia dah bertukar sepenuhnya, cecair dalam ni bertukar menjadi gas, barulah suhu akan meningkat. So kalau belum semua bertukar, so takat didih akan maintain saja sebanyak 100 darjah Celsius bagi air. Okay, ini adalah penyejatan. So penyejatan pun sama juga proses penukaran daripada cair kepada gas, iaitu melibatkan penyerapan haba. So bezanya ialah haba ni diserap daripada sekeliling, tidak dibekalkan. Kalau pendidihan, haba dibekalkan daripada pemanas. Kamu pakai api ke, kamu pakai apa kan dan sebagainya lah. Okey, bezanya juga ialah kalau penyejatan dia hanya berlaku pada sebarang suhu. Tak kisah suhu berapa, so berlaku penyejatan. Okay, contohnya kamu jemur baju, air jadi kering. Waktu hujan kan, dekat lopak, dekat jalan, lama-lama air jadi kering. Okay, ini adalah proses penyejatan. Okay, ini adalah proses kondensasi. So kondensasi ialah proses melibatkan penukaran daripada gas kepada cecair, dan dia berlaku di bawah takat didih. So apa-apa suhu di bawah takat didih, gas akan bertukar menjadi cecair lah. Iaitu di mana proses ni melibatkan haba dibebaskan. Okay, so bila haba dibebaskan, molekul-molekul ni mendapat semula ikatan. So daripada gas tadi tenaganya berkurangan dan ada ikatan antara molekul-molekul, dia bertukar menjadi cecair. Okay, kalau pembekuan pula adalah proses penukaran daripada cecair kepada pepejal, di mana yang ini dia berlaku hanya pada takat beku. So untuk air,
Proses pembekuan hanya berlaku pada takak beku iaitu 0 darjah Celsius. Okey, so pada ketika takak beku suhu tidak berubah, di mana dalam proses pembiasan haba ni suhu tak akan berubah sehingga semua cucai telah bertukar menjadi pepejal. Itu daripada air dah tukar menjadi pepejal. Bila semua dah bertukar, barulah suhu akan menurun. So selagi belum semua cucai tak tukar menjadi pepejal, so suhu dia tidak akan turun lah. Ini kita panggil sebagai takak beku. Okey, so ini dia melibatkan proses pembebasan haba. Alright. Seterusnya ialah pembejalwapan. So pembejalwapan ni adalah nama sama ada daripada gas kepada pepejal ataupun pepejal kepada gas. Okay, so dia terus pintas lah. Dia pepejal dia tak beri kepada cair, dia terus kepada pepejal terus. Daripada gas terus kepada pepejal, pepejal terus kepada gas. Okay, so contoh yang senang ialah ubat gegat ataupun pewangi. So kalau kamu tengok yang dalam tandas tu orang duk guna pakai kan, kamu gantung, lepas tu kamu buka plastik dia, lama kelamaan kamu tengok benda tu dia menghilang. Kenapa dia hilang? Okay, dia tak bertukar menjadi cair ya. Yang ini dia terus tukar kepada gas. Okay, ini adalah contoh ais kering. Okay, ais kering ni dia tak tukar kepada cair, dia terus tukar kepada gas. Lama-lama dia hilang macam tu je.